Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Anitza binti Ismail, nombor matriks 3232200831. Saya akan menerangkan tentang pengenalan. Jadi, Tadika dan Taska adalah dua bentuk institusi pendidikan awal kanak-kanak yang berperanan penting dalam pembangunan dan penjagaan kanak-kanak. Fokus utama Tadika adalah membantu kanak-kanak membangunkan kemahiran asas seperti membaca, menulis dan berhitung melalui pengajaran prakonseptual yang diintegrasikan dengan permainan dan aktiviti seni. Tadika berperanan juga sebagai landasan persediaan sebelum kanak-kanak memasuki peringkat sekolah rendah. Jadi, untuk fokus utama Taska pula adalah memastikan kebajikan dan keselamatan kanak-kanak sambil memberikan ruang untuk perkembangan sosial dan emosi mereka. Dengan demikian, Tadika dan Taska memainkan peranan unik dan menyokong perkembangan holistik kanak-kanak sejak usia awal mereka. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekarang, saya akan memberikan kepada Sofia untuk menerangkan tentang slide yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farisha Sofia dan nombor matrik saya ialah 3232003081. Okey, seterusnya saya akan memulai dengan jenis institusi pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Yang pertama ialah Taska. Taska adalah kata singkat untuk Taman Asuhan Kanak-kanak. Maksud Taska adalah mana-mana premis yang menerima masuk 4 orang atau lebih bayi berusia bawah 4 tahun yang dijaga dalam satu isi rumah dan dibayar dengan upah. Tujuan adanya Taska dapat menyediakan tempat yang selamat bagi kanak-kanak semasa ibu bapa mereka keluar bekerja. Yang kedua ialah Tadika. Tadika adalah kata singkat untuk Taman Didikan Kanak-kanak. Maksud Tadika adalah mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur antara 4 hingga 6 tahun. Tujuan adanya Tadika bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuguhkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Dato' Najwa binti Suhaimi. Hari ini saya akan menerangkan tentang perbandingan antara tadika kerajaan dengan tadika swasta. Pertama sekali, pemilihan tadika yang terbaik kepada anak anda semestinya mempunyai faktor yang perlu diambil kira seperti berikut: silibus yang bersesuaian dan dapat merangsang minda anak, lokasi yang berdekatan dengan rumah atau tempat kerja, yuran bulanan yang berpatutan, fleksibel masa atau caj tambahan masa, keadaan dan persekitaran tadika tersebut. Perbandingan antara tadika kerajaan dengan tadika swasta ni, dari segi lokasi, tadika kerajaan ni lokasi dia lebih jauh berbanding dengan tadika swasta yang berlokasi berdekatan dengan rumah kita. Dari segi yuran pula, tadika kerajaan ini mempunyai yuran yang lebih murah berbanding dengan tadika swasta yang yurannya lebih mahal. Dari segi silibus, tadika kerajaan ini menggunakan silibus dari kerajaan, manakala tadika swasta mereka mempunyai silibus sendiri. Kemudian, tadika kerajaan ini kita tidak boleh tinggal lebih masa. Maksudnya, sebagai contoh, sekiranya tadika tersebut dari jam 8 hingga jam 12, maka ibu bapa perlu mengambil anak mereka pada jam tersebut. Berbanding dengan tadika swasta ini kita boleh lebih masa, boleh tinggal lebih masa dengan extra charge. Maksudnya kalau tadika tersebut dari jam 8 hingga 12, ibu bapa boleh ambil anak mereka luar dari jam tersebut, petang ke, tapi ibu bapa perlu dikenakan cas. Kebanyakan ibu bapa akan beranggapan bahawa tadika swasta adalah lebih baik daripada tadika kerajaan. Walau bagaimanapun, tadika kerajaan seperti kemas, pasti memiliki silibus dan pengajaran yang lebih bagus dan sesuai dengan usia anak anda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nufizana binti Masrus. Saya akan menerangkan tentang implikasi institusi terhadap pendidikan awal kanak-kanak. Institusi pendidikan tadika memainkan peranan penting dalam membentuk pendidikan awal kanak-kanak. Kualiti pengajaran, persekitaran pembelajaran dan interaksi di antara guru dan anak murid dapat memberi impak besar terhadap perkembangan kemahiran kognitif, sosial dan emosi kanak-kanak pada peringkat awal perkembangan mereka. Terdapat beberapa implikasi institusi pendidikan yang perlu diberi perhatian. Antaranya ialah pengajaran yang berkualiti. Guru perlu menyediakan pengajaran yang merangsang kreativiti dan minat kanak-kanak. Metodologi pengajaran yang bersifat interaktif dan menyeronokkan dapat meningkatkan kebolehan kognitif mereka. Seterusnya ialah persekitaran pembelajaran. Fasiliti dan persekitaran yang kondusif seperti ruang bermain yang selamat dan bilik darjah yang bersih memberi impak positif terhadap pembelajaran awal kanak-kanak. Kebolehan kanak-kanak untuk bereksplorasi dan belajar melalui permainan dijadikan aspek penting. Seterusnya ialah pembangunan kemahiran asas. Fokus pada pembangunan kemahiran asas seperti bahasa, motor halus dan kebolehan sosial. Program pendidikan yang holistik membantu memastikan perkembangan menyeluruh kanak-kanak pada peringkat awal perkembangan. Seterusnya ialah penglibatan ibu bapa. Kolaborasi antara tadika dan ibu bapa penting untuk menyokong perkembangan kanak-kanak di luar persekitaran tadika. Sesi pembincangan berkala membantu ibu bapa memahami kemajuan dan menyokong perkembangan mereka di rumah. Dengan menekankan aspek-aspek ini, institusi pendidikan di tadika dapat memberikan asas yang kukuh untuk perkembangan awal kanak-kanak, membentuk individu yang berdaya saing dan berkemahiran di masa depan. Terima kasih.